Assalamualaikum kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Apa khabar hari ini? Harapnya kamu semua sihat-sihatlah ya. Okey, sebelum kita mulakan kelas ni, kamu semua dah sarapan ke belum? Jadi cikgu harap sebelum kita mulakan kelas ni, kena ambil sarapan lah. Sebab sarapan ni penting untuk tenaga kita. Sebab kita nak gunakan minda kita, badan kita untuk belajar, okey? Sebelum cikgu mulakan kelas, hari ini kita jumpa balik untuk mata pelajaran sains tingkatan 2. Okey, kita akan masuk bab baru hari ini, iaitu bab 4, kesihatan manusia. Tapi subtopik apa yang akan kita belajar? Okey, sebelum kita mulakan kelas pembelajaran kita, cikgu nak kamu tonton dulu satu video yang cikgu sediakan untuk kamu, dan nanti cikgu akan minta kamu teka apa yang video itu ingin sampaikan. Okey, kamu dah tonton tadi kan video yang cikgu tayangkan, satu video animasi tadi. Agak menarik kan? Video animasi tu ditayangkan tentang manusia. Kemudian ada setengah-setengah manusia pada awal permulaan video tu, kalau kita perhatikan, ada benda yang berwarna orange ataupun jingga yang ada pada badan dia kan. Kemudian bila dia bersentuhan dengan orang lain, yang jingga tu pula akan dipindahkan kepada individu yang disentuh tu. Kemudian dia sentuh pula, jingga tu pula akan beralih ke tempat lain. Agak-agaknya apa yang warna jingga ni? Okey, ada warna jingga, ada yang tak ada jingga. Kemudian jingga ni pula akan pergi ke merata-rata tempat, dan individu yang ada warna jingga ni, kalau kita tengok dia tak sihat kan, macam tak sihat. Itu pula boleh beralih, boleh dipindahkan kepada barangan yang disentuh. Okey, kemudian kita tengok pada hujung-hujung tu, bila dah ramai ni yang ada jingga ni, okey, dah merebak, orang lain semua pakai topeng muka pula. Apa dia sebenarnya video ni cuba nak sampaikan? Kemudian ada tanda macam klinik. Yang jingga ni pergi ke klinik rupanya. Mesti orang yang pergi ke klinik maknanya orang yang tak sihat. Okey, jadi yang jingga ni dipindahkan kepada orang lain, apa yang dia buat pula?
Maknanya orang-orang ni nak mencegah daripada jingga ni merebak. Apa dia bagi tahu kat situ? Tak boleh bersentuhan, tak boleh berada di tempat sesak. Okey. Kemudian kena pakai pelitup muka. Lepas tu tak boleh keluar rumah. Bila sakit kena telefon doktor. Okey, sebenarnya melalui video apa lagi yang ditunjukkan, cara-cara kita nak menjaga kebersihan, cuci tangan, kita cuci peralatan dalam rumah. Okey, jadi cara penjagaan yang betul, lama-lama jadi manusia ni akan kembali sihat. Maknanya benda yang jingga tadi tu tak dapat akan berhenti, tak akan disebarkan lagi dah. Okey, berdasarkan video tadi tu, kita tengok kan ada warna jingga, apa benda sebenarnya. Okey, itu sebenarnya adalah penyakit. Jadi video yang cikgu tayangkan tu tadi sebenarnya berkait dengan topik yang cikgu ajarkan hari ni, iaitu topik tentang kesihatan manusia. Okey, kita ada subtopik pula. Okey, apa subtopik dia? Subtopik yang pertama yang akan kita belajar adalah mengenai penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit. Okey, macam tadi dalam video tadi kan kita tengok penyakit berjangkit tadi. Maknanya yang warna jingga tu sebenarnya dia dah berjangkit. Jadi yang jingga tu akan melekat, dipindahkan kepada barang yang disentuh tu. Jadi itu sebenarnya adalah penyakit berjangkit. Okey, kemudian ada pula cara kita nak mencegah ataupun kita nak mengelakkan, nak menghalang daripada penyakit berjangkit itu merebak kepada benda lain ataupun objek lain ataupun individu lain. Okey, jadi sebelum cikgu mulakan kelas hari ini, cikgu nak kamu tahu bila di akhir pembelajaran ini nanti kamu seharusnya dapat mencapai 2 objektif pembelajaran. Okey, iaitu yang pertama, membezakan mengenai penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Maknanya bila kita tengok jenis penyakit orang ni mengalami simptom ni, kita dah tahu penyakit tu rupanya tidak berjangkit dan tidak boleh berjangkit melalui sentuhan, tak boleh berjangkit melalui medium lain lah. Okey, objektif yang kedua, menerangkan dengan jelas bagaimana penyakit berjangkit disebarkan. Macam mana penyakit berjangkit ini disebarkan? Kalau melalui video tadi, melalui sentuhan, melalui kamu bersin, kamu batuk. Okey, apa yang medium yang membawa mikroorganisma ataupun kuman tu tadi, daripada yang kamu bersin tadi, dia boleh dipindahkan kepada orang lain. Nanti dalam topik pembelajaran ini nanti cikgu akan terangkan bagaimana penyakit berjangkit ni boleh disebarkan. Okey, sekarang kita akan belajar, kita masuk ke agenda kita yang ketiga. Apa yang topik yang ingin kita belajar pada hari ini ni berkenaan dengan 4.1 tadi kan cikgu cakap mengenai penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit ni sebenarnya penyakit tu apa? Kita pun kena tahu apa yang kita panggil penyakit, apa yang kita boleh klasifikasikan sebagai bukan penyakit. Jadi penyakit ialah keadaan tidak normal pada badan atau minda. Okey, badan atau minda bukan minda sahaja, bukan badan sahaja. Menyebabkan ketidakselesaan, sukar berfungsi atau memberi tekanan kepada seseorang individu. Jadi bila badan kita rasa tak selesa, rasa lain daripada waktu yang normal, itu maknanya badan kita tak sakit. Badan kita ada penyakit lah. Okey, kemudian bukan rasa stres, rasa macam nak marah orang. Okey, itu maknanya minda kita tu dalam keadaan sakit. Jadi kita kena tahulah. Cuma sekarang ni penyakit ni dia bahagikan kepada 2. Okey, ada penyakit berjangkit, lagi satu penyakit tidak berjangkit. Okey, apa yang dimaksudkan dengan penyakit berjangkit ni? Okey, penyakit berjangkit ni kita panggil penyakit berjangkit adalah bila dia disebabkan oleh jangkitan daripada patogen secara langsung atau mikroorganisma yang boleh memudaratkan kesihatan. Okey, patogen ni mikroorganisma lah, dia adalah bukan semua mikroorganisma. Okey, dia ada sesetengah sahaja. Contohnya adalah virus. Okey, ada bakteria. Bakteria ni pun ada bakteria baik, ada bakteria jahat, ada kulat, okey, dan macam-macam lagi. Okey, yang ini dia
daripada patogen secara langsung. Okey, maknanya secara langsung tu kita dapat virus tu ataupun patogen secara langsung lah, ataupun melalui medium dan juga vektor. Medium ni maknanya ada benda lain yang membawa patogen tersebut hingga ke badan kita. Okey, berpindah ke badan kita. Okey, yang kedua, penyakit berjangkit ni dia boleh berpindah daripada seorang individu kepada individu lain. Contoh dia selsema, okey, penyakit berjangkit. Kurap, okey, kurap kalau kita sentuh kawasan yang berkurap tu lah. Panau pun boleh berjangkit, tak boleh berkongsi barangan peribadi dengan orang lain. Okey, demam denggi, demam malaria, demam zika. Okey, penyakit tidak berjangkit pula disebabkan oleh faktor genetik, okey, atau gaya hidup. Okey, faktor genetik ni maknanya daripada keturunan kita lah. Okey, ataupun daripada gaya hidup kita. Contohnya macam rabun kan. Rabun tu salah satu penyakit lah, tapi dia tidak berjangkit. Okey, tidak berpindah daripada seorang individu kepada individu lain. Okey, yang seterusnya contoh dia adalah kanser, diabetes, asma dan penyakit kardiovaskular. Okey, penyakit kardiovaskular ni yang berkaitan dengan kita punya jantung. Kita tengok lagi dalam okey, bagaimana penyakit berjangkit ni pula disebarkan? Okey, ada 4 penyakit boleh disebarkan melalui air, okey, boleh disebarkan melalui vektor, boleh disebarkan melalui udara dan juga boleh disebarkan melalui sentuhan. Jadi kita akan pergi satu persatu. Penyakit macam mana bawaan air ni, apa punca dia, macam mana air tu boleh bawa patogen tu tadi. Okey, kita tengok penyakit bawaan air. Okey, penyakit bawaan air ni biasanya dia berlaku di kawasan yang tidak mempunyai bekalan air terawat. Maknanya bekalan air yang ada kat situ untuk mandi ke, untuk minum ke, untuk buat basuh ke, yang itu maknanya air itu adalah daripada sumber yang kotor. Okey, tidak terawat lah. Okey, kalau tengok dalam gambar ni kan, rumah dia belakang sungai. Dia ambil air cebok dekat situ je, terus dibuat mandi. Jadi patogen tu boleh melekat, dipindahkan kepada badan. Kemudian sistem sanitasi tidak sempurna. Okey, sistem tandas kita tu lah, okey, tidak sempurna. Mungkin tak ada tandas, ataupun ada tandas tapi tak ada paip. Okey, kalau kita pergi dekat negara China kan, negara China biasa dia tak guna paip dekat tandas dia. Jadi rakyat-rakyat dia biasa dia cuci, bila dia membuang air dia gunakan tisu sahaja. Itu maknanya sistem sanitasi dia tu tidak sempurna. Dia punya amalan dia tu tidak bagus lah. Kemudian ada juga setengah negara, contohnya macam India, dia tak ada tandas dekat rumah. Jadi bila dia nak buang air, dia akan pergi ke sungai, dia akan pergi ke tepi-tepi hutan, tepi-tepi semak. Jadi bila dia pergi ke sungai, maknanya dia dah air tu dah jadi kotor sebab adanya najis-najis yang dibuang oleh manusia-manusia itulah. Okey, berlaku apabila adanya banjir ni. Bila berlaku banjir di kawasan setempat, contohnya kan, jadi air banjir tu dah memasuki ataupun banjir tu dah terjadi di satu kawasan kampung ke apa. Jadi kanak-kanak contoh dia bermain banjir. Jadi bila dia dah bermain banjir, dah ada kuman dalam tu, dah ada mikroorganisma, dah ada patogen dalam tu. Kemudian dia dah boleh memberi kesan kepada kesihatan kanak-kanak tersebut. Kemudian mungkin juga kita yang dewasa pun kan, kita pergi masuk ke kawasan banjir pun boleh dijangkiti oleh patogen tersebut. Okey, contoh penyakit bawaan air ni kita ada kolera, kita ada demam kepialu dan disentri ameba. Okey, kolera ni dia sejenis macam cirit birik lah. Okey, itu kolera. Okey, ni demam kepialu ni demam. Disentri ameba ni adalah satu macam penyakit keradangan dekat perut. Dia berkait dengan perut lah. Dan kolera ni biasanya pun dia akan disertakan dengan muntah. Orang yang ada penyakit kolera ni ada tanda-tanda macam muntah lah. Okey, macam mana kita nak cegah penyakit bawaan air ni? Kita tengok cara nak cegah dia ada 4. Okey, yang pertama, kita campurkan klorin di dalam sistem bekalan air dan juga kolam renang, bunuh mikroorganisma ataupun patogen tu tadi. Contoh kalau dekat rumah kita ada tangki air kan, kita guna sumber air kita daripada tangki tersebut. Jadi dalam tangki tu kita kena letakkan klorin, ataupun kita guna perigi ataupun telaga. Jadi dalam perigi dan telaga tu pun kita kena campurkan dengan klorin. Okey, yang kedua, cara nak mencegah ialah membina tandas mempunyai sistem sanitasi sempurna.
Yang ketiga, mendidihkan air minuman dengan sempurna. Ini kena didihkan sampai menggelegak. Itulah kita panggil sempurna. Dan yang terakhir adalah kita mencuci tangan dengan sabun selepas, maknanya setiap kali kita masuk ke tandas, kita kena cuci tangan dengan sabun. Bukan cuci dengan air sahaja ya. Kita cuci tangan dengan sabun. Okey, kemudian kita tengok pula punca yang kedua, bagaimana penyakit berjangkit ni boleh dipindahkan kepada orang lain. Melalui jangkitan melalui vektor. Apa vektor ni? Vektor ni cikgu letak gambar binatang kan. Sebenarnya vektor tu adalah sejenis spesies-spesies binatang patogen itu daripada individu lain kepada individu lain. Tengok kat sini. Cikgu dah tulis dah. Vektor ialah haiwan yang memindahkan patogen. Kita tengok kat sini ada dua jadual ni, ada kolom penyakit kan. Yang ini adalah penyakit-penyakit yang kita boleh dapat melalui jangkitan melalui vektor ni tadi. Contoh kalau malaria, kita akan ada simptom menggigil, demam, berpeluh. Patogen apa yang membawa penyakit ni? Ada Plasmodium malaria. Vektor apa? Binatang apa? Nyamuk. Nyamuk ni kita panggil nama Anopheles betina. Cara jangkitan adalah melalui gigitan nyamuk. Kemudian ada kolera, cirit birit dan muntah. Dia punya vektor dia adalah lalat. Kolera ni lalat. Cara jangkitan dia makanan dan air yang tercemar. Jadi bila kita dedahkan makanan tu, lalat tu akan hinggap pada makanan tersebut. Penyakit yang ketiga ialah denggi. Denggi gejalanya adalah sakit sendi, demam, sakit kepala dan mata berair. Patogennya adalah virus. Vektor yang membawa virus tersebut adalah nyamuk Aedes. Cara jangkitan juga melalui gigitan nyamuk. Kemudian kita ada Zika, penyakit Zika. Zika ni demam, ruam, sakit sendi dan konjaktivitis ataupun mata menjadi kemerah-merahan. Patogennya adalah virus dan dia punya vektor pun adalah nyamuk Aedes. Cara jangkitan juga adalah melalui gigit. Bagi penyakit kepialu, demam kepialu. Demam kepialu ni kita rasa demam, kemudian usus berdarah dan naik ruam merah pada badan. Patogennya adalah bakteria Salmonella typhi. Kemudian ada vektor dia adalah lipas dan lalat. Jadi lipas pun kena berhati-hati. Maknanya lipas ni pun sebenarnya boleh membawa jangkitan kepada manusia. Cara jangkitan dia macam mana? Makanan dan juga air yang tercemar. Kemudian kita ada leptospirosis. Maknanya kita punya gejala adalah demam, sakit kepala dan juga sakit otot. Patogennya adalah bakteria dan vektor yang membawanya adalah tikus. Cara jangkitan melalui tanah ataupun makanan dan air yang tercemar. Ini yang biasa kita panggil kencing tikus tu kan. Inilah penyakit dia, leptospirosis. Kemudian dekat sebelah ni ada gambar ataupun binatang dan juga patogen yang binatang ni pindahkan. Lipas ada patogen dia, lalat, kemudian nyamuk Aedes, kemudian tikus, kemudian nyamuk Anopheles, kemudian ada nyamuk Aedes. Bagaimana kita tahu penyakit itu macam mana? Kalau kita lalat tadi kan, nyamuk tadi, macam mana dia sebarkan? Kita tengok satu persatu. Yang pertama, kita tengok vektor nyamuk. Nyamuk yang pertama, bila nyamuk dan dah mempunyai patogen di dalam kelenjar air liur dia akan menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Jadi bila dia hinggap dekat badan tu, dekat mulut dia tu dah ada air liur dia yang mengandungi patogen kan. Kemudian yang kedua, air liur nyamuk dikeluarkan semasa menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah, jangkitan merebak ke seluruh badan. Jadi masa dihisap darah kita tu, air liur dah masuk dah ke dalam badan kita. Yang ketiga, nyamuk lain menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebarkan jangkitan ke mangsa lain pula. Kemudian bila kamu dah dijangkiti, ada nyamuk lain datang. Nyamuk tu belum bawa patogen lagi. Tapi bila dia dah hinggap ke badan kamu, dia dah bawa ambil patogen daripada badan kamu tu, dia akan pergi kepada individu lain pula. Jadi macam itulah dia akan terus berjangkit. Kita tengok pula untuk vektor lalat.
Okey, baik, itu lalat. Yang pertama, lalat yang hinggap di atas kotoran mempunyai patogen yang melekat pada kaki dan badan lalat. Hanya lalat yang dah pergi ke kawasan sampah, ke kawasan kotor-kotor tu kan, ada patogen. Jadi patogen ni akan melekat pada kaki dan juga badan dia. Okey, kemudian yang kedua, lalat memindahkan patogen kepada makanan. Kemudian dia masuk dalam rumah kita, kita dedahkan makanan, kita tak tutup. Jadi dia akan duduk menghinggap dekat makanan kita, dia akan pindahkan patogen daripada kaki dan badan dia itulah kepada makanan tu. Yang ketiga, patogen memasuki badan seseorang yang makan makanan yang telah tercemar. Okey, jadi kamu pun makan makanan yang dah tercemar tu. Jadilah berlaku gejala-gejala simptom sakit perut lah, muntah lah pula. Yang ketiga, penyakit bawaan udara. Yang ketiga ialah penyakit bawaan udara. Penyakit bawaan udara ni kita boleh di udara boleh pindahkan patogen tersebut melalui dua cara lah. Satu, melalui jangkitan titisan. Melalui titisan. Titisan ni daripada air, titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan juga hidung. Contohnya kita bersin, batuk, kita bercakap, menguap dan juga bernafas. Lagi satu bawaan udara adalah melalui jangkitan habuk. Jangkitan habuk ni adalah bakteria di dalam air ludah pesakit yang sudah kering akan membentuk spora. Dan spora ni pula akan disebarkan bersama habuk yang dibawa oleh angin. Itu adalah jangkitan habuk. Contoh penyakit bawaan udara adalah tuberkulosis, sersema sindrom pernafasan akut teruk ataupun SARS, influenza A, H1N1 dan juga COVID-19 ataupun COVID-19. Cara untuk mencegah penyakit bawaan udara. Yang ketiga ialah penyakit bawaan udara. Penyakit bawaan udara ni kita boleh di udara boleh pindahkan patogen tersebut melalui dua cara lah. Satu, melalui jangkitan titisan. Melalui titisan. Titisan ni daripada air, titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan juga hidung. Contohnya kita bersin, batuk, kita bercakap, menguap dan juga bernafas. Lagi satu bawaan udara adalah melalui jangkitan habuk. Jangkitan habuk ni adalah bakteria di dalam air ludah pesakit yang sudah kering akan membentuk spora. Dan spora ni pula akan disebarkan bersama habuk yang dibawa oleh angin. Itu adalah jangkitan habuk. Contoh penyakit bawaan udara adalah tuberkulosis, sersema sindrom pernafasan akut teruk ataupun SARS, influenza A, H1N1 dan juga COVID-19 ataupun COVID-19. Cara untuk mencegah penyakit bawaan udara ialah ada 4 cara, iaitu yang pertama, menutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk atau menguap. Jadi kalau untuk situasi kita sekarang ni, kita gunakan pelitup muka itu ataupun mask kan. Itu adalah untuk mencegah penyakit bawaan udara, iaitu COVID-19. Yang kedua, tidak meludah di merata-rata tempat. Sebab bila kita meludah di merata-rata tempat, bila dia kering, dia akan jadi spora, kemudian dia akan dibawa oleh angin. Yang ketiga, cara untuk mencegah adalah mengelakkan diri daripada berada di tempat yang penuh sesak. Yang mana bila sesak ni maknanya kita punya jarak dengan individu lain tu mungkin rapat. Bila rapat, mungkin kita akan mendapat jangkitan melalui air liur bila dibersin, menguap ataupun batuk. Yang terakhir adalah cara mencegah penyakit bawaan udara adalah dengan memastikan tempat tinggal mendapat cukup cahaya, iaitu cahaya sinaran ultraviolet bagi membunuh mikroorganisma ataupun patogen ini tadi. Yang ketiga, kita tengok jangkitan melalui sentuhan. Jangkitan melalui sentuhan kita ada 3 cara, iaitu yang pertama melalui sentuhan kulit. Melalui sentuhan kulit ni maknanya bila kita sentuh kawasan kulit yang mempunyai penyakit tersebut lah. Contohnya kurap ataupun panau, bila dia dah terluka, permukaan kulit itu dah luka, maknanya ada patogen di kawasan tersebut. Jadi bila kita sentuh dan kita sentuh pula di kawasan yang lain, jadi tempat sentuhan yang baru tu akan dijangkiti oleh patogen tersebut. Contoh je penyakit kurap atau panau. Yang ini disebabkan oleh kulat. Yang kedua, melalui cara hubungan seks. Maknanya di dalam air mani tu dan juga di dalam bendala faraj tu ada patogen.
penyakit yang kita akan dapat melalui sentuhan tu. Melalui sentuhan adalah contoh melalui hubungan seks seperti sifilis, gonoria, HIV dan juga AIDS. Okay, yang ketiga melalui perkongsian jarum suntikan. Penyakit yang kita yang akan diperolehi adalah HIV. Contoh penyakitnya adalah HIV dan juga AIDS. Okey, sekarang kita dah belajar keempat-empat cara ataupun bagaimana penyakit berjangkit tadi boleh disebarkan. Ajaran kita. Agenda seterusnya adalah aktiviti ataupun tugasan untuk kamu siapkan dalam jangka masa subjek cikgu hari ini. Jadi masa yang ada ni, cikgu nak kamu siapkan tugasan ini, iaitu kamu ke link yang cikgu letak di skrin ni, ataupun nanti cikgu akan forwardkan link tersebut dalam WhatsApp. Okey, jadi kamu klik sahaja link ini. Nanti dia akan buka satu Google Form. Di Google Form tu ada senarai soalan-soalan yang kamu harus jawab. Jadi bila dah selesai jawab semua, kamu kena tekan submit lah. Okey, nanti cikgu bila dah siap semua, cikgu akan cek melalui Google Form tadi dan cikgu akan bagi feedback balik. Okey, untuk sebarang masalah, jika kamu ada sebarang masalah untuk topik yang kita pelajari hari ini ataupun yang cikgu letak dalam Google Form ni juga pun, kamu boleh hubungi cikgu bila-bila masa. Okey. Sebelum tu, okey, kita akhiri pelajaran kita ni. Sebelum kita akhiri, cikgu nak kita semua buat kesimpulan dulu. Kita ingat balik apa yang kita dah belajar sepanjang topik 4.1 ni, iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Maknanya yang pertama, kalau objektif tadi kita boleh membezakan di antara penyakit berjangkit dengan penyakit tidak berjangkit dengan jelas. Maknanya penyakit berjangkit ni dia ada medium dia, ataupun dia ada vektor dia, ataupun dia boleh juga berjangkit secara langsung terus. Okey, ada 4 cara kan, 4 cara jangkitan melalui udara, yang kedua melalui air, yang ketiga melalui sentuhan, dan yang keempat adalah melalui vektor ataupun binatang ni. Okey, cara nak mencegah pun kita ada. Contoh dia, kalau melalui sentuhan, kita elakkan berkongsi pakaian ataupun barangan peribadi. Kalau jangkitan melalui udara, kita boleh cegah penyakit bawaan udara ni dengan memakai pelitup muka ataupun kita tidak berada di kawasan yang sesak. Penyakit bawaan air pula kita boleh cegah dengan kita menjaga kebersihan diri kita ataupun kebersihan bekalan air kita dengan sistem sanitasi yang sempurna. Okey, setiap kali kita keluar daripada tandas, kita basuh tangan kita dengan sabun. Okey, kemudian daripada keempat-empat cara tu, kemudian cara jangkitan, kemudian cara kita nak mencegah. Jadi daripada sini kita dapat tahu bahawa sebenarnya alam sekeliling kita ni ataupun persekitaran kita ni sebenarnya mempunyai risiko lah. Maknanya kita boleh terdedah kepada sebarang penyakit, sama ada penyakit tu berbahaya ataupun tidak berbahaya. Dan penyakit ni yang kita takut adalah penyakit yang boleh berjangkit. Kalau sekarang ni kita risau pasal COVID-19 kan. Jadi cikgu sarankan, cikgu nasihatkan kamu semua bila berada di tempat awam, jaga kebersihan diri. Kita cegah kita pakai pelitup muka, ataupun balik rumah kita cuci tangan. Okey, jaga kesihatan lah. Dan jika kita mengalami simptom-simptom penyakit yang berjangkit, kalau boleh kita elakkan kita berada berdekatan dengan orang lain. Jadi kita elakkan penyakit kita ni pula dipindahkan kepada orang lain. Maknanya bila kita dah sakit pun kita kena pergi menerima rawatan secepat mungkin supaya patogen tu tadi tidak berjangkit juga kepada orang lain. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Jadi cikgu harap kamu boleh siapkan tugasan tu dengan sebaik-baiknya, dan jika ada apa-apa masalah boleh menghubungi cikgu. Okey, sekian, terima kasih.